Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, selamat bertemu dalam pengajian kita pada pagi ini. Sebagai menyambung bincangan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu dengan sanadnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bahagian bab yang berhubung dengan salatul Jumat. Hari ini sampai kita kepada hadis yang berhubung dengan mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebahagian hadisnya telah kita bincangkan 2 minggu lalu. Hari ini kita bincangkan hadis yang berikut. Wa bihi qala haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala akhbarani Yahya bin Sa'id qala akhbarani Ibnu Anas annahu sami'a Jabir bin Abdullah qala kana jid'un yaqumu ilayhi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma wudi'a lahu al-minbar sami'na lil-jid'i mithla aswat al-'ishar hatta nazala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ووضع يده عليه. قال سليمان عن يحيى أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله. Artinya telah bercerita kepada kami, kata Imam Al-Bukhari, telah bercerita kepada kami Sa'id bin Maryam bin Abi Maryam, katanya telah bercerita kepada kami Muhammad bin Ja'far. Kata Muhammad bin Ja'far telah cerita kepada kami Yahya bin Sa'id. Kata Yahya telah beritahu kami Ibnu Anas bahawasanya beliau ini telah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, ada satu tunggul kayu yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atasnya ketika memberikan khutbah. Maka apabila dibuatkan bagi baginda mimbar, kami mendengar suatu suara daripada tunggul itu seperti suara unta bunting. Isyar, unta bunting ya. Barangkali macam mengeluh begitu ya. Sesuatu suara yang tak sedap lah didengar daripada tunggul itu. Hinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam turun, maka disapukan tangannya atas tunggul itu. Maka kata Sulaiman dari Yahya telah beritahu saya Hafiz bin Ubaidillah bin Anas bahawa dia mendengar Jabir bin Abdullah. Jadi ada 2 sanad riwayat hadis ini. Jadi maknanya inilah satu peristiwa bagi Nabi SAW yang mana Nabi pada mulanya berkhutbah dengan duduk atau berdiri atas tunggul pokok kurma, tangkal pokok kurma itu ya. Kemudian orang membuatkan bagi Nabi mimbar. Jadi bila dibuat mimbar, Nabi pun duduk atas mimbar itu. Maka tunggul pokok kurma itu diletakkan di tepi lah dalam masjid juga. Itu didengarkan suara dia menangis. Ya, itu satu daripada mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bermakna tunggul kayu ini sedar yang berdiri atasnya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu dia menangis. Dia ditinggalkan oleh Nabi, tak pakai dia lagi. Jadi katanya Nabi dengar itu suara, Nabi turun, Nabi sapu katanya. Kemudian dibawa keluar. Ikut riwayat yang lain dibawa. Itulah cerita tunggul itu ya. Hadis terusnya bi qala hadatsana Adam bin Abi Iyas qala hadatsana Ibnu Abi Dhib an Az-Zuhri an Salim an Abi qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu 'ala al-minbar wa qala man jaa'a ila al-jum'ati falyaghtasil. Berkata Al-Imam Al-Bukhari telah cerita kepada kami Adam bin Abi Iyas, katanya telah cerita kepada kami Ibnu Abi Dhib daripada Az-Zuhri dari Salim dari ayahnya, katanya saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah atas mimbar. Maka baginda berkata, barang siapa man jaa ila al-jumu'ati falyaghtasil, barang siapa yang datang untuk sembahyang Jumat hendaklah dia mandi. Jadi ini riwayat mandi ini pada satu riwayat juga ya, dan ini kita dah bincangkan beberapa riwayat.
Babul khutbah qa'iman, bab berkhutbah dengan cara berdiri. Maqala Anas bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu qa'iman, dan berkata Anas sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah berdiri. Jadi maknanya di sini yang ada ditunjukkan dalam hadis ini bahawa bila kita nak berkhutbah, nak syarah, dirilah. Terutama khutbah Jumaat, ya, diri. Kecuali kalau uzur dan sebagainya dan tak ada khatib lain yang boleh nak khutbah, kita boleh buat. Orang yang mula-mula khutbah duduk ialah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Dia khalifah yang pertama duduk selepas khalifah Rashidin ni, empat Sayyidina Ali, lepas itu Muawiyah kan. Nah, ini kita dah cerita kan. Beliau ni lah orang yang mula-mula khutbah duduk kerana beliau ini terlalu gemuk. Tidak boleh berdiri. Lama berdiri tak boleh. Jadi dia khutbah duduk. Kemudian khalifah, kemudian lepasnya semua khutbah duduk. Asal ikut tradisi khalifah yang pertama. Sebab itu dipertekankan soal khutbah berdiri. Ya, Nabi khutbah berdiri. Semua khutbah duduk. Yang mengubahnya siapa? Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Beliau mula berdiri khutbah. Ini ikut sunnah Nabi. Kalau tak khalifah-khalifah semua ikut sunnah khalifah yang sebelum ini. Itu tradisi. Ya. Dalam dunia ni begitulah dibuat orang. Kalau pemerintah yang pertama tu buat, semua ikut sampai ada orang lain yang berubah caranya. Ya. Saya teringat satu cerita. Kalau ikut sistem parlimen dalam negeri-negeri dalam dunia sekarang ni, parlimen ya, dia kalau presiden negara atau raja tu datang ke parlimen, dia membuka parlimen, dia berucap, dah buka rasmi kan, dia balik. Dia tak ikut bincang apa-apa, dia balik. Jadi orang kata ini memang peraturan macam-macam lah. Tapi saya baca satu cerita yang sebenarnya dulu parlimen British ini, dia punya ketua tu sama ada presiden dia tak pandai bahasa Inggeris, dia pakai bahasa Perancis. Jadi dia bila dah bagi ucapan dia balik, pasal dia tak ikut pun dia tak faham. Atau sebaliknya, saya tak ingat. Sama ada yang presidennya berbahasa Inggeris, orang semua bincang bahasa Perancis, atau sebalik. Oleh sebab itu presidennya apa? Balik. Lepas itu diikut orang lah, presiden bila masuk parlimen, balik. Raja pun balik. Yang faham yang tak faham pun balik. Betul. Itu katanya ceritanya begitu. Selalu ada adat tu dibuat begitu. Ada sebab. Sebab yang pertama tu diikut orang. Kalaulah barangkali Umar bin Abdul Aziz ini tidak tukar ni, agaknya ada juga ambil tengah orang khutbah dulu. Ini Nabi khutbah diri. Hadis yang berikutnya. Wabihi qala hadatsana Ubaidullah bin Umar al-Qawariri qala hadatsana Khalid bin al-Harith qala hadatsana Ubaidullah bin Umar an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu qa'iman thumma yaqudu thumma yaqumu kama taf'aluna. Kata Imam Bukhari telah cerita kepada kami Ubaidullah bin Umar al-Qawariri, katanya telah cerita kepada kami Khalid bin Harith, katanya telah cerita kepada kami Ubaidullah bin Umar dari Nafi', dari Ibn Umar, dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri berkhutbah, kemudian baginda duduk, kemudian bangun lagi seperti yang kamu lakukan sekarang ini. Jadi maknanya apa kita lakukan sekarang ini? Khatib berkhutbah berdiri, kemudian duduk sekejap antara dua khutbah, kemudian bangun lagi khutbah. Itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab istiqbal an-nas al-imam idza khatab. Bab yang menerangkan imam menghadap orang ramai apabila berkhutbah. Wastaqbala Ibn Umar wa Anas radhiyallahu anhum al-imam. Bin Umar dan Anas juga bila berkhutbah menghadap orang ramai. Bihi qala hadatsana Mu'adz bin Fadalah qala hadatsana Hisham an Ahyan Hilal bin Abi Maimunah قال حدثنا عطاء بن يسار انه سمع ابا سعيد الخدري قال ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. Kata Imam Al-Bukhari telah cerita kepada kami Mu'adz bin Fadalah, katanya telah cerita kepada kami Hisham dari Yahya dari Hilal bin Abi Maimunah, katanya telah cerita kepada kami Atha bin Yasar bahawa dia mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahawasanya Nabi SAW pada satu hari duduk di atas mimbar dan kami duduk di sekelilingnya. Ini riwayat Nabi duduk di atas mimbar, tapi tidak semestinya ini menunjukkan Nabi berkhutbah Jumaat.
barangkali satu masa Nabi duduk di atas mimbar itu dan orang ramai duduk. Jadi maknanya kalau kita nak gunakan mimbar ini untuk duduk, boleh juga. Tapi bila khutbah jemaah itu kita ikutlah peraturan-peraturan khutbah jemaah. Ya. Bab man qala bil khutbati ba'da sanai amma ba'du. Bab orang yang berkata pada masa dia berkhutbah selepas membuat puji-pujian amma ba'du. Perkataan amma ba'du. Ya ibadallah ittaqullah. Jadi ini perbincangannya tentang perkataan amma ba'du. Bagaimana ini? Ya, ini ada ceritanya. Jadi biasanya kita berkhutbah kita gunakan itulah dan ini pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut hadis yang akan diterangkan ya. Jadi khutbah kita alhamdulillah hadana lil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Amma ba'du. Bagaimana ni? Ini amma ba'du ni. Dia sama dengan bahasa Melayu lama syahdan. Ya. Dan syahdan tu ada setengah orang mengatakan dia dari dua perkataan. Satu perkataan Arab, satu perkataan Melayu. Syah dan syah tu adalah katanya asalnya perkataan Arab sah. Jadi yang aku cakapkan dulu ni semua dah sah. Okey, full stop. Dan yang baru sekarang kita cakap ini katanya asal itu. Tapi orang Melayu sebab lidahnya nak bilang sah tu tak berapa sangat, ada yang bilang syah, syahdan, jadi orang semua ikut syah. Ya. Dan sekarang kalau orang nak bilang sahdan pun tak betul. Orang bilang ni apa ni? Orang bilang syahdan, dia bilang sahdan. Ya, tak betul lah. Jadi kena ikut yang dah tak betul. Pasal orang ramai dah apa? Dah pakai. Ini biasa. Dan ini satu tradisi dalam bangsa-bangsa manusia ni juga lah. Oleh sebab itu Nabi SAW bila sudah buka kota Mekah, ya, timbul beberapa persoalan tentang Kaabah itu. Hajar Ismail itu di luar, kan? Kemudian pintu Kaabah itu mula-mula dulu dua, kemudian ada satu. Ada dan kemudian kunci Kaabah itu disimpan oleh orang yang memang khusus ya. Jadi ada dua orang tanya, ya Rasulullah, kenapa ini begini? Nabi kata ini Hajar Ismail ni pasal dulunya dari Kaabah, tapi orang dulu tak cukup duit nak masukkan dalam Kaabah, Nabi nanti tak cukup, jadi dipisahkan. Kemudian ada Siti Aisyah kata, kenapa kita tak balikkan jadikan macam Kaabah terus sambung? Nabi kata, aku tak mau mengubah orang yang sudah buat dulu, sudah ubah biarkan. Itu yang Nabi SAW bicara. Pintu dulu dua, sekarang tinggal satu, kenapa tak buka lagi satu? Nabi kata jangan diubah, biar. Sebab mengubah tu akan menimbulkan apa? Masalah. Jadi itulah perubahan-perubahan tu. Ya, sekarang orang banyak ubah-ubah, modern method lah, begitulah, beginilah. Banyak. Jadi ini tentang amma ba'du. Sudah memang dipakai dalam bahasa Arab amma ba'du. Katanya mula-mula sekali yang kata amma ba'du dalam cakapannya itu ada seorang daripada ahli sastra Arab zaman sebelum Islam. Jadi semua orang ikut. Jadi amma ba'du ni apa makna dalam bahasa Melayu? Tak ada pengertian yang tepat. Yang paling dekat maknanya yang saya dengar daripada seorang imam masa saya kecil-kecil lah, imam tu seorang alim besar juga lah. Ya. Beliau ni sajalah yang menerjemahkan perkataan amma ba'du dengan kata-katanya adapun kemudian dari itu. Nah, ini adalah apa yang saya dengar dari Imam Haji Ali. Ya. Tadi besar Singapura dulu, dia khutbah Cik Sultan tu datang dia khutbah. Jadi dia menggunakan perkataan diterjemahkannya. Adapun kemudian dari itu, itulah tafsiran bagi amma ba'du. Jadi maknanya apa? Sesudah saya memuji Allah, sesudah inilah saya nak cakapkan sekarang. Selepas itu, ini dia yang saya nak cakapkan. Ya. Ini juga ada istiadat ya dalam soal percakapan dan sebagainya.
Jadi amma ba'du ini dikira sunnah. Kerana Nabi SAW berkatakannya amma ba'du. Amma ba'du. Dan ada juga orang pakai amma ba'du sekarang dalam apa cakap biasa. Ada amma ba'du. Ya. Kan ini sunnah. Dan Nabi SAW berkatakan. Dan kita dengar ya kalau orang cakap macam inilah, saya dah pernah cakap kali ini baru, saya tak tahu kat mana. Bila seorang tu nak syarah, depannya ada raja-raja, ya. Ini raja-raja ada special cakap untuk mereka. Kalau ditunjukkan cakap pada mereka satu-satu tadi, begini puji segala apa semua, kemudian izinkanlah patih nak cakap kepada orang ramai sekarang ni. Jadi sekarang baru dicakap kepada orang ramai. Ya, jadi minta izin dari dia dulu. Tapi kita ni di sini kita cakap kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, itu khusus puji beliau Allah sekarang, ya. Saya dah cakap ini pada kita pada ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada trend atau ada style ya. Orang cakap, saudara pengurusi majlis, tuan ibu, tuan ini semua sekalian itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia dah cakap dulu nama. Tapi ada orang mula-mula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru address saudara pengurusi majlis ke siapa-siapa. Mana satu yang betul? Ya, nak katakan ini tak timbul masalah betul tak betul, cuma style sajalah. Ada orang pakai style A, ada orang pakai style B. Terpulang lah. Fashion, ya. Boleh. Tapi kalau ikut sunnah Nabi, ada Jumaat, assalamualaikum. Dan dia ada beberapa salam. Awak keluar saja dari mimbar, orang depan assalamualaikum. Kalau nak pergi ke depan, nak pergi ke mimbar tu ada lagi orang, assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai naik atas, assalamualaikum untuk semua. Kalau ditakdirkan imam keluar dari bilik sana, dia masuk saja ada orang dulu, assalamualaikum. Dia jalan juga, assalamualaikum. Orang sampai dia assalamualaikum. Kemudian dia naik untuk semua. Itu sunnah tu. Jadi diterangkan lagi kita begitu, ya. Kalau dia masuk dari sebelah sana pun assalamualaikum dari depan. Jadi maknanya satu kumpulan itu ada salamnya, satu kumpulan itu ada salamnya. Dan imam sebagaimana kita kata imam Jumaat sunat datang lambat. Makmum sunat datang lekas supaya nak dapat pahala ni unta, lembu, kambing dan sebagainya kan. Makmum sunat datang lekas. Imam tidak sunat datang lekas. Imam sunat datang lambat. Apa macam mana dia nak dapat ni semua lembu, kambing ni? Tak ada. Itu lain, dia dapat pahala lain cara lah. Dia imam, dia dapat pahala lain cara. Dia khutbah dan apa semua lebih pahala lah dia. Ini pahala untuk kamu. Datang lambat, imam datang lambat. Dan imam tidak sunat baginya tahiyatul masjid. Tak sunat. Dia kalau masuk terus naik mimbar dengan tahiyatul masjid. Sebab waktu nak masuk terus mimbar. Jadi tak ada tahiyatul masjid bagi imam kalau dia datang dari luar. Sekarang kita tak datang dari luar lah, imam masuk duduk dalam bilik lah. Duduk dalam bilik. Bila nak keluar terus kami khutbah. Dia masuk tu dalam masjid tak payah tahiyatul masjid, naik mimbar terus. Itu yang sunat. Pasal imam ni VIP lah. Dia datang lah sekali. Semua orang tunggu dia. Jangan dia tunggu orang. Ya. Itu memang sunnah. Tapi jangan terlampau-lampau sangat. Maknanya dia kalau dia tinggal dekat sini, agak-agak ada semua orang pokok datang lah. Jadi kalau imam tinggal belakang sini, jangan datang cepat. Tengah bang. Agak-agak ini semua orang dah sembahyang sunnah, dia keluar. Dia keluar terus datang naik mimbar. Khutbah. وبه قال حدثنا عبيد الله بن عمر الخواري قال حدثنا باب من قال في الخطبة بعد ثناء أما بعد رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمود حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني فاطمة بن المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت أخذت على عائشة والناس يصلون قلت ما شأن الناس فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية فأشارت برأسها أي نعم قالت فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلاني الغشي وإلى جنبي
قربة فيها ماء فتحتها فجعلت أصب منها على رأسي فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد قالت ولقيت نسوة من الأنصار فكفأت إليهن لأسكتهن فقلت لعائشة ما قالت قال ما من شيء لم أكن أريده إلا وقد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال يؤتى أحدكم فيقال له ما عندك بهذا الرجل فأما المؤمن أو قال الموكل شك هشام فيقول هو رسول الله هو محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا ويقال له ثم نم صالحا قد كنا نعلم إن كنت لمؤمنا به وأما المنافق أو قال المرتاب شك هشام فيقال له ما عندك بهذا الرجل فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته قال هشام فلقد قالت لي فاطمة فأوحيته غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه. Ini hadis panjang. Semua yang nak diceritakan dalam bab ini perkataan nama ba'du saja. Tapi dibawakan hadisnya semua sekali, ya. Ahli perbincangan sekarang ini hadis yang berisi macam-macam perkara, ya. Jadi kita dah kata orang yang berkhutbah menggunakan nama ba'du ini diriwayatkan oleh Ikrimah dari Ibnu Abbas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi maknanya sahabat-sahabat memang mendengar Nabi bila berkhutbah setelah mengucapkan alhamdulillah dan seterusnya dikatakan amma ba'du. Dan berkata Mahmud telah bercerita kepada kami Abu Usama, katanya telah bercerita kepada kami Hisham bin Urwah, katanya telah memberitahu saya Fatimah bintul Munzir daripada Asma binti Abi Bakar As-Siddiq yang berkata dakhaltu ala Aisyah wan nasu yusallun. Saya datang menziarahi Siti Aisyah sedang orang ramai bersembahyang. Maknanya ini seorang bernama Fatimah binti Munzir ini datang nak menziarahi Siti Aisyah di rumahnya. Rumahnya itu ialah masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang di bilik makam Nabi sekarang. Siti Aisyah tinggal situ. Jadi saya datang ke rumah Siti Aisyah, saya tengok orang kat masjid ramai sembahyang, ya. Nabi sallallahu sedang orang sembahyang. Saya berkata, "Qultu ma sya'nun nas?" Apa kalau orang ni sembahyang apa ni? Ramai sembahyang kat luar. Fa asyarat bi ra'siha ila as-sama'. Maka Siti Aisyah pun mengisyaratkan dengan kepalanya ke langit. Tak cakap. Gerhana. Sembahyang gerhana. Jadi ini menceritakan sembahyang gerhana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah dibuat di masjid. Faqultu ayah, maka saya berkata ini satu tanda kan? Fa asyarat bil asya na'am. Tanda itu maknanya ini satu tanda, satu perkara kejadian yang perlu kita semayangkan kah? Ataupun ini satu tanda hari kiamat kah? Atau hampir hari kiamat kah? Siti Aisyah tak bercakap, diam saja. Terus kata na'am, mengisyaratkan dengan kepala. Fa asyarat bil asya ay na'am. Maknanya tak bercakap, tunduk. Apa boleh tunjuk atas. Kemudian dia kata ini apa, ditanda ayat ni apa? Dekat kiamat kan? Jangan siapa tunjukkan kata dia. Yang biarlah maknanya kalau cakap dia orang tengah apa? Dengan orang ini nak apa? Khutbah. Itu sedang Nabi khutbah. Berkata Ibnu Fatimah tadi, Fatimah binti Munzir, Rasulullah SAW berucap sangat panjang, berdiri sangat panjang, ya. Maknanya dalam masa sembahyang itu, ya, lama berdiri. Hatta tajallanil khasyu, sehingga saya ini macam nak hitam. Dan di sebelah saya itu ada air, ada apa tempat air. Saya ambil tempat air, buka tempat air itu, dia ambil air dan saya tuang atas kepala saya. Kata si perempuan, ini kiranya dalam sembahyang lah. Dia tak boleh tahan, dia takut hitam, panas sunat. Itu masa gerhana. Ya. Fansarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqad tajallat asy-syams.
Maka Rasulullah SAW habis sembahyang, maknanya berdiri lama. Sebagaimana kita kata sembahyang gerhana ni ada 3 cara, sudah kita bincangkan. Satu daripada caranya berdiri lama, membaca Al-Quran dengan panjang lebar. Jadi habis saja sembahyang, gerhana pun habis. Dah terang balik. Ya? Jalan Syams. Itu cerita sembahyang gerhana Nabi. Fakhatabanna. Kemudian Nabi SAW berucap kepada orang ramai. Wa hamidallaha bima huwa ahluhu. Dan Nabi SAW memuji Allah dengan yang selayaknya. Itulah kata-kata Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kemudian selalunya puji-pujian itu ada pula sifat-sifat Allah disebutkan, kebesaran Allah, keagungan Allah. Itu mengikut maudhu' apa yang dicakap. Ya. Kalau kita nak cakap pasal Allah Ta'ala mengurnia rezeki, kita pujilah Allah yang maha penerima, pemberi rezeki, maha pemurah, maha luas rahmatnya, maha apa. Itu kena pandai karang lah. Itu ulama-ulama semua dah karang waktu apa orang yang pandai karang karang. Kalau kita nak cakap pasal Ramadan, kita terangkan segala puji bagi Allah yang telah beri kita nikmat dalam bulan Ramadan, beri Lailatul Qadar, bila perkara karang. Itu dia punya mukadimah tu. Kalau kita nak cakap pasal apa, tengok apa babnya. Karangkanlah apa yang sesuai dengan maudhu' khutbah kita tentang kebesaran Allah dan keagungan Allah. Ya. Thumma qala amma ba'du. Inilah yang dibawakan dalam bab kita ini. Kemudian Nabi pun berkata amma ba'du. Qalat, berkata lagi Fatimah yang ceritakan kali ini, wala utabiswatun minal ansar. Beberapa orang perempuan Ansar ni bercakap bising gaib. Nabi sedang khutbah, mereka berbual macam setengah-setengah orang kita sekarang ni. Ya, kita tengah mengajar. Perempuan ni kalau dah berbual dia tak ikat kiri kanan. Dah maaf. Ya. Dia buat dia start, dia lupa orang kiri kanan, lupakan satu khutbah. Maka 2-3 orang perempuan Ansar ni bercakap-cakap, saya pun menghadap pada mereka, saya isyarat pada mereka, saya suruh diam. Kata Fatimah, oh Nabi khutbah dia apa? Berbual. Fakultu li Aisyah, maka saya pun berkata kepada Aisyah, apa yang dicakap oleh Nabi? Siti Aisyah berkata, apa yang dicakap oleh Nabi? Ma min syai'in lam akun uriduhu illa wa qad ra'aituhu fi maqami hadza hatta al-jannah wan nar. Ini satu daripada yang dicakapkan oleh Nabi dalam khutbah itu. Apa kata Nabi? Tak ada perkara-perkara yang pernah aku tengok sebelum ini, aku tengok sekarang ini. Sekarang aku ditunjukkan perkara-perkara yang belum pernah aku tengok dalam pendirian aku ini, aku nampak. Jadi maknanya dalam masa Nabi berdiri khutbah gerhana itu, Allah Ta'ala tunjukkan pada Nabi beberapa perkara yang tak pernah Nabi lihat daripada perkara-perkara lain. Ya. Hingga aku nampak syurga dan neraka. Dalam masa pendirian Nabi itu, Nabi nampak syurga, nampak neraka, nampak macam-macam. Inilah kalau cerita para wali disebut kasf, ya. Allah Ta'ala bukakan, hijab tunjukkan. Ini Nabi pada satu sembahyang gerhana itu Nabi nampak semua tunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya nampak syurga dan nampak neraka. Malam Mi'raj pun Nabi nampak syurga dan nampak neraka. Ya tak? Sebab Nabi kata saya nampak syurga. Saya nampak orang-orang yang menghuninya itu banyak orang miskin. Yang ini ditunjukkan bahawa orang miskin yang akan masuk syurga banyak. Dan saya pula lihat neraka, saya nampak yang dalamnya banyak perempuan. Nabi SAW. Itu semua ada dalam cerita Isra dan Mi'raj. Dan saya telah diwahyukan, wa innahu qad uhiya ilayya, sesungguhnya saya telah diwahyukan annakum tuftanuna fil qubur, yang kamu akan diuji dalam kubur, kata Nabi. Akan disoal dalam kubur. Jadi Nabi dapat itu pada masa Nabi khutbah itu, ya, ditunjukkan. Kamu akan diuji dalam kubur seperti
ujian Al-Masih Ad-Dajjal. Maknanya kalau dalam dunia kamu diuji oleh Dajjal, apa ujian pada Dajjal itu? Perkara yang dia tunjukkan sebagai perkara baik, itulah perkara yang tak baik. Dan yang dia tunjukkan perkara tak baik, itulah yang baik. Ini permainan Dajjal. Mana yang bagus-bagus, dia bilang nanti kamu dapat begini, kesenangan apa semua, itulah azab. Jadi kita jangan percaya pada Dajjal, kita kena percaya yang kontrasnya. Oh dia kata baik, itu tak baik. Oh dia kata ini tak baik, itu yang baik. Jadi seperti katanya, seperti fitnah Dajjal. Dalam hadis itu ada dua perkataan, misla au qariban. Ya. Ada dua perkataan itu, perawinya tidak pasti. Sama ada Nabi kata kamu akan difitnah qariban min fitnatil Dajjal, hampir sama fitnah Dajjal, atau Nabi kata kamu akan difitnah misla fitnatil Dajjal, seperti fitnah Dajjal. Jadi orang yang merawi itu tak sure, tak yakin misla akan digunakan atau qariban. Dua-dua itu maknanya sama, seperti. Ini dalam riwayat hadis sudah disebut itu. Kemudian selanjutnya Nabi menerangkan, yu'ta ahadukum, seseorang kamu itu akan didatangi, yakni oleh malaikat akan datang kepadanya. Fayuqalu lahu, dan akan ditanyakan kepadanya, ma ilmuka bihadzal rajul, apa yang kau tahu tentang orang ini? Orang ini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani orang yang dalam kubur itu akan ditanya oleh malaikat, kau tahu tak tentang Nabi Muhammad? Apa kau tahu? Nabi bercakap kepada orang akan ditanyakan kamu tentang orang ini, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kubur. Apa yang kau tahu tentang Muhammad? Itu soal kubur, satu daripadanya itu. Fa'amal mu'min, adapun orang yang beriman, awqala al-muqin, ataupun pada riwayat ini Nabi kata al-muqin. Al-muqin itu maknanya orang yang yakin. Al-mu'min orang yang beriman. Jadi salah satu perkataan itu. Syakka Hisham. Hisham yang meriwayatkan hadis ini syak, dia yang syak. Dia yang tak pasti. Sama ada Nabi kata mukmin, yang dia dengar daripada periwayat itu mukmin ke atau muqin. Ya. Fayaqulu huwa Rasulullah. Maka orang yang mukmin akan mengatakan Muhammad Rasulullah. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'ana bil bayyinat, yang membawa keterangan, wal huda, dan petunjuk. Fa amanna, kami pun beriman. Wa ajabna, kami sahut seruannya. Wa taba'na, kami ikut. Wa saddaqna, kami yakin. Fayuqalu lahu nam salihan, nanti akan dikatakan kepada dia, tidurlah dengan sebaik-baiknya. Yakni awak tidak diazabkan dalam kubur. Selamatlah awak. Awak beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami memang tahu engkau adalah mukmin. Jadi malaikat dikata kami datang bertanya ni, kami sudah tahu kau mukmin, tapi ini formality, mesti datang tanya, tak boleh tak tanya. Okey? Mesti datang, ini tugas kami, mesti bertanya. Tapi kami tahu kau mukmin. Tidur sehat, selamat dalam kubur. Ya. Wa amal munafiq, ada pun orang munafik. Au qala al-murtad, syakka Hisham. Hisham ini yang meriwayatkan pun dia syak, dia dengar munafik daripada sahabat itu, dia dengar munafik atau murtad, duduk makna sama. Al-munafiq orang yang munafik, al-murtad orang yang ragu-ragu, yang tak yakin lagi, betul kan Nabi, tak betul ke? Ini tak yakin. Amal munafiq awil murtad al-murtad. Fa yuqalu lahu ma 'ilmuka bi hadzal rajul, ditanyakan pada dia apa yang kau tahu tentang orang ini. Fa yaqulu la adri, dia kata saya tak tahu. Semua saya ada dengar orang cakap-cakap, saya pun cakap jugalah. Jadi ini tak ada keyakinan, ikut-ikut orang. Orang kata Nabi lah. Kalau ada orang cakap-cakap satu hal, dia pun kata sama jugalah. Tak ada pendirian. Munafik. Tak.
Qala Hisham falaqad qalat li Fatimah fa'aw'aituhu ghaira anha dzakarat ma yughallidu alaihi. Kata Hisham, dan saya telah dengar Fatimah berkata kepada saya banyak perkara lagi ada yang saya dengar, ya, tapi tidak diceritakan di sinilah, diceritakan sampai sini saja. Dan ada lagi perkara-perkara yang berat, ya, yang diceritakan tentang dalam masalah kubur, ya, masalah azab-azab yang akan datang, itu pun diceritakan oleh Nabi SAW, ya. Barangkali kita sudah melalui beberapa hadis. Ada beberapa hadis, dan saya kira ini akan disebutkan lagi di sini, yang mana Nabi berkata, tanyalah apa yang kamu nak tanya. Orang pun macam-macam tanya, sampai Sayyidina Umar naik takut. Yang lebih takut Sayyidina Umar siapa? Ada satu orang dia tanya, bapak saya siapa ya Rasulullah? Pasal apa dia tanya ni? Kerana ada orang cakap-cakap bahawa bapak ni dah bukan bapak dia. Jadi orang lesas-lesus lah. Dia tak senang, khawatir kalau mak dia tu melakukan sesuatu yang, jadi orang cakap-cakap pasal dia. Dia pun antara saya tak senang. Bila Rasulullah kata apa kamu nak tanya, tanya. Dia kata bapak saya siapa? Sayyidina Umar ni takut, kalau Nabi cakap lain orang apa jadi? Bukan bapak dia yang ada sekarang ni. Dia punya bapak binatang tu ada. Orang sudah tahu lah, tapi orang cakap-cakap tak kira lah. Tapi kalau Nabi sebutkan lain orang, apa hal mak dia nanti? Ini bukan anak bapak dia. Sayyidina Umar dia dengar orang ditanya, ya Rasulullah. Sayyidina Umar dia tahu, ya? Cukuplah sampai sini, jangan dijawab-jawab lagi. Sayyidina Umar ni berani, dia tak sahabat-sahabat lain apa. Tapi Nabi jawab, betul, dengan nama bapak dia yang sekarang ini orang panggil bapaknya. Jadi orang yang ragu-ragu hilang, astagfirullahalazim, kita dah tuduh bukan. Ini Nabi sudah kata bapak kau sepulang. Ini Nabi diberitahu oleh Allah. Itu bukan selalu, ada masa-masa. Jadi Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, cukuplah. Dan Sayyidina Umar kata, jangan tanya bukan-bukan, nanti kamu susah. Jangan, sudah, stop. Jangan tanya lagi, habis kita. Dan Nabi tidak pernah membenarkan sahabat-sahabatnya bertanya selalu. Dan sahabat-sahabatnya pun tak berani tanya banyak-banyak. Terutama sahabat yang biasa dengan Nabi, tak ada tanya-tanya. Dengar, terima, amal. Itu sahabat. Oleh sebab itu mereka kata, kadang-kadang kami senang hati kalau ada orang Badui datang. Apa tak? Orang Badui dari dusun kalau datang, dia tanya selagi-selagan nak tanya tadi. Kita untung. Pasal apa? Kita tak berani nak tanya. Dia tanya, Nabi jawab, kita dapat ilmu. Mereka suka kalau Badui-Badui ini datang. Ni dia orang datang, dia tanya kan. Jawab berani. Tak kira. Dan Nabi menolak. Jadi kita tengoklah sahabat-sahabat Nabi ini sangat beradab di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ini satu daripada cerita yang disebutkan dalam hadis ini, satu soal kubur, ya. Dan soal kuburnya ada macam-macam. Itu soal yang betul, yang ada riwayat man rabbuka wa man nabiyyuka, itu yang zahir. Ini pun satu riwayat ditanyakan khusus kepada Nabi Muhammad, bagaimana engkau dengan Nabi Muhammad. Kemudian kesimpulannya, bila orang yang dah jawab tu dapat jawapan yang betul, dapat menjawab dengan betul, dikatakan kepada dia, kau tengok, ditunjuk satu jurusan. Apa yang kau nampak sana? Neraka. Nampak? Neraka. Malaikat kata, kau punya tempat ni ada dalam neraka. Tetapi kerana engkau sudah beriman dengan Muhammad, dengan apa yang dibawanya, tengok sana. Tengok satu tempat. Apa kau nampak? Oh, ini syurga, segala nikmat. Ditukarkan tempatmu dari sini, sini. Selamat dia. Dan dibukakan kuburnya itu satu lorong ke syurga. Dan jadilah kuburnya itu satu taman daripada taman syurga. Kerana beriman. Dan terhadap orang kafir pula, malaikat tunjukkan syurga. Kau tengok ini. Apa tempat? Ini tempat nikmat, tempat apa? Kau punya tempat sini dulu kalau kau beriman dengan Muhammad ini. Tetapi oleh sebab kau kubur dengan dia, kau tengok sana. Di sanalah tempat. Dan jadilah kuburnya itu satu lubang daripada lubang api. Hadis seterusnya, hadatsana Muhammad bin Ma'mar qala hadatsana Abu Asim an Jarir bin Hazim qala sami'tu al-Hasan yaqul
حدثنا عمرو بن طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو بشيء فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا فبلغه أن الذين ترك عتبوا حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد. Ini semua hadis nak cakap pasal amma ba'du ya. والله إني لأعود الرجل وأدعو الرجل والذي أدعو أحب إلي من الذي أعطي ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع وأكيد أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير فيهم عمرو بن طالب والله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمرا نعم. Berkata Al-Imam Al-Bukhari telah bercerita kepada kami Muhammad bin Ma'mar, katanya telah cerita kepada kami Abu Asim daripada Jarir bin Hazim, saya telah mendengar Al-Hasan berkata, kami telah bercerita kepada kami Amr bin Talib bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dibawakan harta atau sebahagian dari harta, maknanya ada orang bawa harta pada Nabi, iaitu harta rampasan perang dan sebagainya dibawa kepada Nabi lah, ya, bawa kepada Nabi. Faqasamahu, maka Nabi pun membagi. Nah, ini bukan harta rampasan perang, harta orang kasih. Ya Rasulullah, ini saya nak kasih tuan. Tapi Nabi sudah tentu bila dapat tu tak simpan untuk Nabi, Nabi bagi. Ya. Faqasamahu, maka Nabi bagi. Fa'ata rijalan, diberinya beberapa orang. Wa taraka rijalan, dan ada pula orang-orang yang tak diberinya. Jadi orang yang ada kat situ ada yang Nabi beri, ada yang Nabi tak beri. Fabalaghahu, maka sampai kepada Nabi berita orang yang tidak diberinya itu, yang ditinggalkan tak diberi, marah-marah, azab. Ada kata kita, ada kat situ Nabi sikit pun tak beri kita, ya. Orang lain dapat, kita tak dapat. Orang bercerita yang marah sampai pada Nabi perkara ini. Maka Nabi berkhutbah. Fahamidallah wa athna alaih. Maka Nabi pun memuji Allah dengan pujiannya itu. Jadi maknanya bila baca hadis Nabi memuji Allah, maknanya Nabi bangun berkhutbah. Ya, fahamidallah wa athna alaihi. Kemudian Nabi berkata, amma ba'du. Ini yang kita cakap pasal hadis tadi. Tapi kita tak cakap cerita amma ba'du, cerita lain lagi. Amma ba'du. Wallahi, demi Allah kata Nabi, memang sesungguhnya saya memberi seorang dan meninggalkan seseorang. Ada yang saya beri dan ada yang saya tak beri. Memang saya buat begitu. Dan yang saya tak beri itu lebih saya cintai daripada yang saya beri. Jadi bukan bermakna bila saya beri seseorang itu sesuatu, saya cinta pada dia lebih. Tidak. Mungkin yang saya tak beri, saya lebih cinta. Saya lebih cinta. Jadi kecintaan saya bukan pada pemberian. Ini Nabi. Ya tidak? Bagaimana Allah Rabbul Alamin? Kita orang Islam, orang yang beriman, tidak mengukur kecintaan Allah pada hamba dengan mengayakan hamba itu, tidak. Kalaulah tanda Tuhan sayang pada seorang itu, orang itu diberi kekayaan, nascaya Nabi Muhammad orang yang paling kaya dalam dunia. Ya tidak? Pasal apa? Siapa yang Allah Ta'ala paling cintai? Nabi Muhammad SAW, Habibullah, kekasih Allah, yang Allah telah isytiharkan pada malam Isra dan Mi'raj. Tidak ada Nabi dapat pangkat macam kau ya Muhammad, iaitu kau kekasihku. Tapi adakah Nabi Muhammad kaya raya hidup dalam dunia? Tidak. Jadi kecintaan Allah kepada hamba bukan dengan kebendaan. Bukan dengan kebendaan. Orang kafir tidak, orang kafir dia gitu. Kalau orang tu kaya-raya, panjang umur, sihat badan banyak, inilah orang yang Tuhan sayang. Yang lain ni yang miskin-miskin semua kamu ni. Itu bukan orang kafir. Orang Islam tidak. Itu yang Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا. Kata Allah, bala tukrimul yatim, enggak ada. Ada manusia, kata Allah, yang berkata,
Ada manusia yang diuji oleh Allah dengan kekayaan. Fa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Ada manusia yang diuji oleh Tuhannya dengan kekayaan, fa akramahu, dimuliakan dia dalam dunia ni. Wa na'amahu, diberi dia nikmat. Ini ujian tu. Tuhan nak uji. Kamu jadi orang kaya, kamu jadi orang dapat nikmat dalam dunia, senang lenang hidup dalam dunia, ini ujian. Nak tengok bagaimana kamu. Langsung orang ni berkata, Tuhan muliakan aku. Tapi dia tak memuliakan Tuhan. Jangan kafir. Sebaliknya kalau dia diuji, wa amma idza mabtalahu, adapun kalau dia diuji, jangan, kata Tuhan, jangan kau sangka bila kau miskin kau Tuhan hinakan, Tuhan tak sayang. Tidak, ini sayang aku bukan dengan kebendaan. Dan jangan bila kau tengok orang tu kaya raya senang Tuhan sayang pada dia. Tidak semestinya. Jadi Nabi kata, tidak mesti orang yang aku beri itu aku cintai, dan orang yang aku cintai itu orang yang aku tak beri itu tidak aku cintai. Tidak semesti. Ada yang aku tak beri tapi aku lebih cinta pada dia. Tetapi aku memberi golongan-golongan orang yang aku tahu dalam hati mereka itu ada semacam keluh kesah kerana memikirkan sangat soal harta. Bila tak ada harta, tak ada wang, rasa keluh kesah dalam hati, tak tenang, jazah dan halak. Ini keluh kesah, ya. Jadi aku beri mereka nak tenangkan hati mereka. Dan aku serahkan orang-orang, setengah orang aku serahkan kepada apa yang dalam hati mereka itu kekayaan diberi oleh Allah dan kebaikan. Jadi maknanya ada hamba yang hatinya selalu kaya, baik hati. Maknanya dia ada wang, dia baik, dan dia tak ada wang pun dia baik. Hati itu memang baik. Hatinya tak sangkut dengan wang. Imannya kuat dan hati kaya. Apa orang yang hati kaya? Hati kaya itu maknanya bukan kaya benda. Kalau ada, alhamdulillah. Tak ada pun alhamdulillah. Dapat banyak pun alhamdulillah. Dapat sikit pun alhamdulillah. Itu orang hati kaya. Dan orang ini hatinya senang, tak keluh kesah. Sebab itu Nabi kata dalam sebuah hadis, laisal ghina an kathratil 'ard. Laisal ghina an kathratil 'ard. Bukanlah kekayaan itu dengan banyak mata benda. Jangan kau bilang orang kaya itu pasal dia banyak harta. Itu bukan kaya itu. Belum tahu. Kalau hatinya tidak ada ingat kebaikan, kalau hatinya tak pernah puas. Tapi yang kata kaya, kaya hati, kata Nabi SAW. Kaya hati apa? Dia dapat sikit pun dia senang, dapat banyak pun dia senang, dan dia tidak herankan sangat dunia ni. Kata Nabi, orang yang macam ini, saya tahu hati dia. Saya tak beri dia. Dan kalau saya tak beri dia pun, hatinya tak berubah. Dan di sini Nabi kata, di antara mereka disebut nama seorang sahabat, Amr bin Talib, kata Nabi. Amr bin Talib ni tak dapat. Nabi tak beri. Kata Nabi, aku tak beri dia pasal aku tahu hati dia. Kata Amr bin Talib, dia meriwayatkan hadis ini daripada dia, Amr bin Talib. Kata Amr bin Talib, dengan perkataan Rasulullah ini, aku rasa aku dah dapat nikmat yang paling besar. Kalau unta-unta merah tu aku punya pun tak sama dengan cakap Rasulullah. Aku tahu hati Amr bin Talib. Jadi bagaimana pujian Rasulullah dalam pada Amr bin Talib? Ini orang yang hatinya selalu kaya. Dan Rasulullah tahu. Rasulullah tahu. Kata Amr bin Talib, aku cukup gembira. Jadi orang-orang yang tak diberi oleh Rasulullah SAW yang hatinya tak berubah, itulah orang yang penuh iman. Tak pernah hadis yang macam ini. Cerita yang macam ini. Nabi pernah dapat harta dalam pasal perang. Nabi bagi, tapi yang diberi oleh Nabi itu banyaknya orang Muhajirin.
orang Muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Orang Ansar tak ikut dengan Nabi. Dan setengah orang Ansar rasa tak senang, kita tak dapat. Nabi bagi Muhajirin dan Nabi tahu perasaan mereka. Dan ada yang cakap, Nabi kata, kamu tak dapat harta, tapi kamu dapat aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu dapat aku. Sebab Nabi bila dah pindah ke Madinah, Nabi kata kalau tak kerana hijrah, aku memang orang Ansar, kata Nabi. Tapi pasal aku hijrah dari sana, aku tak orang Mekah. Tapi maknanya aku dengan Ansar sama. Aku hati Ansar. Jadi mereka dapat Nabi. Sebab masa nak berhijrah dulu mereka pernah kata cerita hijrah ya. Bila orang-orang Madinah ni datang ke Mekah, mula-mula nak masuk Islam kan, mengambil perjanjian Aqabah yang pertama, Aqabah yang kedua. Yang itulah langsung mereka mengajak Nabi pindah ke Madinah. Nabi kata saya tunggu perintah dari Allah, tapi orang saya boleh pergi. Saya izinkan siapa nak pindah ke Madinah pindahlah. Tapi saya tunggu perintah dari Allah. Kemudian Sayyidina Abbas, bapa saudara Nabi, pada masa itu beliau itu belum Islam. Tapi dia orang yang tertua di antara kaum Bani Hashim. Dan dia bertanggungjawab menjaga keluarga Bani Hashim yang telah diserahkan tanggungjawab itu oleh Abu Talib. Bila beliau nak meninggal, beliau kata, sekarang saya nak, sudah hampir masa. Kau yang Abbas yang paling tua, kau kena jaga ni Bani Hashim semua. Kita punya buah, kita punya kaum. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Bani Hashim. Jadi bila Sayyidina Abbas, itu jangan dulu lagi Sayyidina lagi kira dia tu masa kafir pada masa itu. Bila dia dengar Nabi nak berhijrah ke Madinah, dia panggil dia Nabi, kau nak hijrah ke Madinah ni, apa kau nak buat kat sana? Kau punya kaum semua kat sini lah. Kau punya keluarga sini, kau pergi sana satu orang. Kau fikir orang Madinah boleh tolong kau apa semua ini. Jadi dia perasaan tanggungjawab tu. Nabi kata saya mengikut perintah dari Allah. Allah kata hijrah, saya hijrah. Saya menjalankan tugas Allah. Kemudian Abbas kata, saya nak jumpa ini orang Madinah yang panggil kamu pergi sana. Saya mau jumpa. Kalau mereka datang, panggil saya datang. Jadi mereka datang pada tahun yang ketiga, mereka datang. Nabi panggil bapak saudara. Ada orang Madinah datang. Jadi Nabi beritahu mereka, ini bapak saudara saya, Abbas, dan cakap. Dia bercakap. Abbas cakap. Sudah ada sebut dalam sejarah cerita dia. Ini katanya Muhammad ni anak saudara kami. Dan dia dalam negeri Mekah ini mesti ada orang yang mempertahankan dia. Dan dia tidak akan sia-sia dalam negeri dia. Tapi kamu beria-ia benar nak panggil dia ke Madinah. Apa kamu fikir kamu boleh mempertahankan dia? Saya mau janji dari kamu. Mereka ketua-ketua Madinah itu, Nabi telah menanti beberapa orang ketua Madinah. Ketua orang Islam Madinah. Mereka berkata, kami akan mempertahankan Muhammad lebih dari kami mempertahankan diri kami, ibu bapa kami dan harta benda kami. Itu cakap mereka. Dan memang mereka telah memperkotakan kata-kata mereka ini Al-Ansar radhiyallahu anhu, orang Islam Madinah ni ya. Jadi Sayyidina Abbas dah dengar cakap mereka tu, dan orang Arab ni memang dipegang cakap. Ya, jadi kata Abbas, kalau begitu saya akan serah, biarkanlah, benarkan kalau memang kamu nak bantu, nak tolong dia. Tapi orang Ansar dia pula kata, bagaimana pula nanti kalau dia sudah kuat, sudah apa, dia nak balik pula ke Mekah, nanti macam mana pula kita kat sana? Tanya kepada Nabi, ya, bagaimana, adakah dia tinggalkan kita? Nabi terus memberi jawapan, saya kalau pindah ke Madinah, saya tetap dengan kamu, mati hidup saya dengan kamu. Sebab itu Nabi bila pergi Mekah jadi musafir. Padahal Nabi di Mekah. Nabi pergi Mekah musafir, buat haji musafir, balik Madinah, dan Nabi wafat di Madinah. Oleh sebab itu bila orang Madinah marah bila Nabi bagi pada orang Muhajirin, Nabi kata kamu dapat aku jadi orang kamu. Tak suka ke kamu dengan aku? Kau boleh teringat, cukuplah Nabi SAW. Ini harta benda dunia boleh hilang, ya. Tapi Nabi SAW menjadikan diri dia seorang daripada Ansar, dan Nabi wafat di mana? Di Madinah. Tidak lagi di Mekah. Itulah ya kelebihan Nabi Muhammad SAW. Jadi situ Nabi mengingatkan mereka, aku tak beri kamu bukan pasal aku tak suka kamu. Aku suka kamu, tapi aku tak beri kamu. Sebab ukuran kesukaan bukan dengan ini, kecintaan bukan dengan ini.
Jadi bapak dengan anak begitu juga. Ada anak yang bapak beri duit lebih. Tapi bukan mesti bapak sayang itu lebih. Mungkin ada yang lebih disayang, tapi soal duit itu soal yang kedua. Jadi sinilah kecintaan hati itu ya. Isteri begitu juga. Ada isteri diberi mewah macam-macam, tapi hati tak pada isteri itu, pada orang lain. Ada tak? Ada. Duit semua kau boleh, tapi hati dah apa? Nak buat. Hati dah cinta orang lain. Jadi yang kita tengok dari hadis ini, hadis nak cakap pasal lama ba'du, tapi di sini kita tengok hadis Amr bin Thalib. Ini dapat satu keutamaan. Dia kata kalau saya tak dapat satu sen, tak apalah maksud cakap, tapi bila Nabi kata saya dapat hati yang macam itu, alhamdulillah. Saya syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang sekarang kau tak cinta pun tak dapat duit bos. Duit mau. Wallahu a'lam. InsyaAllah bulan ini pada hari ini hari penghabisan. Kita akan jumpa insyaAllah pada 9 hari bulan 3. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا ورب علمنا الذي ينفعنا ورب فقهنا رب اعلمنا وصلوات لنا في ديننا مع الكفر لا ذكر رب اغفر لنا وفقهم لما ترتضي قولا فعلا فرما واذكر كلنا على مبدئنا خلا خيارنا عطاء ربنا اصلح لنا كل شؤون واخر رضا منك وعيد رضي عنا ربنا كل شيء قبل ان تاتينا وكل ذنوب واغفر السوء فاكرم من تدار ضرورة الله يرسل وسلام من الحقين علينا وضع بكتاب فيه للناس شفاء على الآل الكرام شرفا وعلى صاحب المصابيح نورا اللهم اهدنا بهداك وبارك في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خالط امرك واصابك حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه